Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Dan salam sejahtera. Senasih, Yayasan dan Zulfitri dan rakan-rakan yang saya muliakan. Ya. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Dan jangan serius sangat. Bukan nak pergi perang ni. Nak cari perdamaian. Baik. Dalam ramai-ramai ni berapa orang yang dah tonton Star Wars? Angkat tangan. Star Wars, dah tengok tak? Star Wars, movie, filem Star Wars. Angkat tangan, saya nak tahu betul-betul. Ya, dia dah tengok Star Wars. Orang perempuan tak perang tak? Oh, sikit benar Sikit benar dia tengok Star Wars. You dah tengok? Oh, baik. Tahu tak siapa pengarah dia? George Lucas. Okey, ada sikit ada kaitan dengan apa yang saya nak terangkan. George Lucas, baik. Filmnya Star Wars. Tapi yang nak menarik nak cerita pasal George Lucas ni, pasal masa dia muda, dia minat creative arts, maknanya seni, bidang seni. Dan dia tulis skrip untuk movie. Dan tapi lepas tu ada peluang, dia minta direct, berhasil, tapi kecil. Kemudian boleh kena berhasil, dia minta lagi direct, mengarah filem baru ikut skrip dia. Tapi dia keras menolak, sebab filem-filem itu akan diedit. Dan dia orang seni. Ya. Orang edit ini, ya, pengeluar dia adalah peniaga. Dia kira commercial value. Dia tak peduli tentang seni. Ya. Ini kalau sudah lihat filem-filem Melayu dulu, tak macam sekarang. Dulu kalau zaman P. Ramlee umpamanya, dia menang hadiah Asia. Ya. Pelakon terbaik pernah, pengarah terbaik pernah, pelakon paling versatile pernah. Jadi top masa itu. Dan kadang-kadang dia juga bergaduh dengan pengarah, bukan pengarah, penerbit. Kerana penerbit itu bagi dana dan selalu memikirkan keuntungan. Tapi saya nak pendekkan cerita macam ni. Jadi George Lucas ni termasuk daripada kalangan yang mencintai dan meminati seni, bukan saja sebagai orang peniaga. Jadi permohonan dia untuk mendapat sponsor untuk menerbitkan movie ditolak kerana mereka nak campur. Dia kata syarat jangan. Tapi dia berkeras juga untuk pertahankan nilai dia, hingga akhirnya dia menjadi di antara pengarah terkemuka di era 80-an sebagai Star Wars, 80-an 90-an. Yang ini saya nak sampaikan di sini ialah kita mesti latih diri kita pegang pada keyakinan. Kalau kita ini pegang pada agama, agama itu pun pangkal dia apa? Pangkal dia keyakinan. Mana ada agama tak ada keyakinan? Baik agama Islam ataupun agama-agama lain, semuanya ada keyakinan. Ada apa dia katakan, pahaman dasar dia. Umpamanya kalau orang Islam, kalau kita baca Yasin, wal Quran hakim innaka laminal mursalin. Kita Quran, dia percaya kepada Allah SWT dan Quran dan kerasulan. Ini saya nak jelaskan, kita dalam kalangan anak muda ini, core belief, core values, nilai itu mesti kita pegang. Jangan apa, tak peduli, tak ada apa-apa. Kamu minat apa? Tak apa. Rasuah okey? Tak tahu. Hak ada? Not sure. Ini masalah kita. Sebab kita manusia ini mesti ada prinsip dalam hidup kita. Dia mula begitu. Dia tak semestinya semua orang pandai. Bukan semua orang nak jadi profesor. Bukan semua orang nak jadi orang politik. Bukan semua orang nak jadi profesional. Tapi semua harus menjadi manusia. Manusia itu
Allah angkat. Kalau dalam Islam, sudah tahu kalau darjat manusia itu, kalau dalam Quran, apa dia mana di dah belakang. Dah pegawai daerah dah jadi dengan jadi Ketua Majlis Perbandaran. Dua-dua dah, jadi saya tak sebut tadi. Dah. Walaqad karamna Bani Adam. Apa dia walaqad karamna? Dalam Al-Quran, Allah angkat darjat manusia. Maknanya anak cucu Nabi Adam. Jadi kita sebagai seorang manusia, itu sendirinya mesti yakin Allah angkat darjatnya. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, Allah has exalted the children of Adam. Allah mengangkat darjat. Sebab itu kita popularkan istilah karamna ni karamah, Adam ni insan. Jadi kita sebut karamah insaniyah. Jadi kita sebut. Ini kadang-kadang kita lupa. Kita cakap soal perbezaan pendapat, perbezaan kaum, perbezaan warna kulit, darjat orang dan pahaman politik. Kita lupa dalam agama itu Allah angkat darjat manusia. Karamah insaniyah yang kita sebut dalam istilahnya humanity atau manusiawi. Sebab tu bila orang tanya saya masa saya Menteri Kewangan dulu, apa ekonomi pahaman saya? Ekonomi manusiawi. Yang kita nak jaga ni manusia, bukan data, bukan angka, bukan KDNK. Kebajikan manusia. Dan kebajikan manusia ini kalau Allah angkat darjat itu mulia kalau dia itu ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang katakan karamah insaniyah itu mestilah. Dia tak nampak, dia tak terang. Nampak? Tak nampak pakai cermin mata. Allah angkat darjat manusia. Tapi darjat ini bagi anak muda kena faham betul-betul. Sebab orang kata hak anak muda ni minta hak kalau dia faham hak. Ya. Kerana yang jahat orang tua pun ramai, orang muda pun ramai. Yang mencuri, orang muda pun curi, orang tua merompak. Yang rasuah, orang muda belum ada kesempatan sebab dia tak ada kuasa apa-apa lagi. Siapa nak bagi rasuah kat dia? Mereka kalau saya lihat filem-filem ni dulu ada anak kecil tu dia bagi rasuah kepada Sudin, dia nak ngorat siapa ke, nak rahsiakan jadi rasuah 20 sen. Kalau budak muda ni jangan bagi tahu bapak dia. Baik. Jadi orang mana dia tonton filem Piramli ni filem. Baik. Jadi saya nak tekankan di sini, sama ada orang muda, lelaki, wanita, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, yang kita mesti tekankan ialah faham kemanusiaan. Ya, orang Islam tentulah dia ada akidah dia, ada akhlak dia, ada cara semayang lain-lain. Ya. Orang Hindu cara lain, Islam cara lain. Tetapi kemanusiaan itu mesti mengatasi. Kerana Allah jamin dalam Al-Quran, sesungguhnya aku angkat karamah, kedudukan, keramat. Karamah ni tinggi, muliakan anak cuci Adam. Sebab tu kadang-kadang kita kata faham, yang ni kubur keramat tu. Yang ni Pak Ali ni keramat tu. Tapi mungkin dalam istilah yang lebih lain maksudnya. Tapi karamah ni semua manusia. Tapi manusia bagaimana? Sebab itu dalam Al-Quran dibedakan. Sama ada kita pilih untuk menjadi yang baik, fi ahsani taqwim, semulia-mulia kejadian, ataupun asfala safilin, yang serendah-rendah kejadian. Sebab tu bila cakap soal rasuah, saya pernah cakap di parlimen, saya kata manusia kalau ular sawa dia lapar,
Dia makan seekor kambing, boleh. Kemudian dia rehat seminggu. Sebab dia dah kenyang. Manusia yang kejam atau zalim atau rasuah, dia boleh ambil hari-hari, dia tak boleh berhenti. Beda. Jadi dari kiri ini, memang betul apa yang disebut Quran mengesahkan asfalasa filin. Dia boleh, manusia ini boleh kejadian makhluk yang terbaik fi ahsani taqwim, paling mulia kalau banding manusia dengan malaikat, manusia dengan jin, iblis, jin Islam. Malaikat sendiri pun Allah boleh angkat darjat manusia itu tinggi daripada semua makhluk fi ahsani taqwim. Tapi Allah juga boleh turunkan darjat manusia itu. Okey. Tak apa. Ini saja namanya. Kalau tak cukup peruntukan parlimen. Wow. Asfala safilin maknanya boleh rendah. Lebih rendah daripada haiwan. Kalau kejam manusia, lebih kejam daripada harimau. Ada satu cerita, ni cerita orang Cina. Confucius, tahu Confucius? Tak pernah dengar? Confucius. Confucius ni Confucius ni seorang pemikir besar Cina. Dia panggil, dia Cina ni dia Kung Fu Za. Di Inggeris jadi Confucius. Confucius ni kita, sebab apa saya kadang-kadang saya sebut perkara ini? Kerana kita di Malaysia ini, kalau saya nak orang Hindu yang ada atau Buddhis hormat pada Islam, saya kena tunjuk, saya pun tahu dia. Faham tak? Saya hormat orang dia. Sebab tu macam di masa, kalau masa saya bagi belanjawan dulu, saya sebut sebab ada Quran dan sebagainya, saya sebut juga Tirukural. Tirukural tu kitab orang kata ilmu dan nasihat besar dalam masyarakat India. Tapi tak apa, saya nak cerita Confucius. Confucius dia bagi satu cerita. Ni cerita 2000 tahun dulu ni, sebelum Islam. Confucius ni sebelum Islam. Dia ni membawa kepada kebaikan, sisi kebaikan. Jadi dia pindah. Bila dia cakap yang baik, jangan rasuah, jangan zalim, raja tu hambat dia keluar. Dia pun keluarlah lagi ke tempat lain. Kemudian cakap lagi, raja jangan zalim, kerajaan jangan tekan rakyat, jangan curi wang rakyat, mesti baik. Dia tak suka, tendang dia keluar lagi. Dalam perjalanan, dia jumpa seorang wanita sedang nangis di kuburan. Dia tanya, sebab apa kakak nangis? Dia jawab, saya nangis sebab sedih suami saya dibaham mati oleh harimau yang mengganas di kawasan kampung ini. Oh, dia tanya, lama? Memang lama. Harimau ni memang di sini. Kemudian, kakak tinggal di sini, kami tinggal di sini. Pasal tak pindah ke negeri sebelah tu, daerah lain? Dia kata, ini jawapannya jadi pengajaran. Kalau saya pindah, kerajaan yang sebelah itu, bawah rajanya, sangat zalim dan saya tak mungkin hidup aman di bawah mereka. Jadi bagi dia, ganas harimau itu ketimbang atau berbanding dengan zalim negara itu, lebih teruk, lebih baiklah dia berdepan dengan ganas harimau. Jadi pengajaran Confucius ni, dia kata apa? Maknanya hidup kita ini, jagalah jangan negara itu terkorban, dikhianati, dizalimi. Okey, itu pengajaran. Siapa dia? Confucius. Jadi mula tadi kita walaqad karramna bani Adam, Allah angkat darjat. Di antara darjatnya ialah supaya kita jadi manusia yang baik dan adil kepada semua. Jadi kalau anak muda mau bergerak, dia kena bergerak dengan tekad itu.
Ada hal-hal tentu kita kena belajar dalam bidang masing-masing. George Lucas tadi bidang apa? Bidang seni filem. Kita mungkin ternakan ataupun pendidikan atau mana-mana bidang profesional yang lain. Tetapi nilai kemanusiaan itu mesti diterapkan. Masa muda lagi. Bagaimana? Mesti menimba ilmu. Mesti ada usaha membaca. Ada orang kata, mana budak muda sekarang ni asyik apa lagu je, tak ada tahu baca lain. Saya tak pandang berat sangat sebab semua generasi macam tu. Zaman saya pun minat lagu juga. Kalau tahu lagu-lagu lama dulu, saya hafal semua. Bukan berpuluh, saya beratus. Campur-campur lagu Melayu, lagu Inggeris, lagu Hindustan. Hafal semua. Dost na raha, pyar na raha. Itu Hindustan. Apa makna? Saya tahu makna dah. Baik. Tapi saya nak bagi tahu di sini. Bukan masalah. Saya tengok kadang-kadang dia dengar ceramah orang tua ni, dia beletih. Ini anak muda sekarang tak minat langsung. Tak baca. Dia asyik dengar lagu je. Masa kami muda ada berdengar lagu juga. Bukan masalah dengar lagu. Dan penyanyi-penyanyi ni maklum ada yang baik, ada yang teruk. Kalau zaman saya dulu kan Elvis Presley top lah masa tu. Dia mati pun dadah. Tapi bukan kita ikut dadah dia. Kita ikut kemerduan lunaknya suara dia. Dan itu. You penyanyi sekarang siapa? Siapa nama yang baru ni apa? Ni yang menyanyi lagu Luluh tu siapa? Kai Bahar. Tahu ah? Okey. Si baik pula. You tak tahu lagu baru dah. Saya kenal dia, nak ikuti dia orang ni. Satu lagi Hakim Rosli. Dia lagu apa? Tergantung sepi. Amboi lagu pun. Sedih. Baik. Bagi saya tak ada masalah. Kalau orang datang letek dalam tazkirah, tak boleh. Dengar lah. Ya. Dekat hiburan sikit-sikit. Filem, seni apa semua. Tetapi tunggak landasan tu jangan tinggal. Landasan dia apa? Itu kita mesti angkat darjat kita sebagai manusia. Dan untuk lakukan itu, selain daripada ibadah, dengan ilmu. Ni yang tanya, macam mana satu MDB itu, dengar satu MDB tak tahu benda. Tak boleh. Kerana kita bayar. Sekarang ni tunggakan dia 32 bilion ringgit. Ini politik. Bukan ini politik, ini soal ekonomi. Yang bayar ni bukan politik. Yang bayar ni Kementerian Keuangan yang bayar. Jadi kadang-kadang orang yang digunakan ini, jangan jadi fitnah. Jangan tak payah maki hamun. Ambil fakta dan teliti. Ini tanggungjawab kita. Kalau tidak, kita bagi hak mengundi. Undi siapa? Apa keputusan dia? Mana fakta dia? Itu sudah kena ambil inisiatif, ikhtiar untuk mengambil langkah yang tambahan. Ada orang kata ini orang 18, 19 ni, you umur berapa? 16, 19, 20. 20. Ada orang kata, oh di 18, 19, 20 ni tak ada minat politik, tak tahu apa. Baik. Saya baru-baru ni di Johor Bahru, dalam program latihan pimpinan, program rapat pimpinan kandilan, saya kata, jangan letih begitu. Masa kamu 18, 19 dulu, kamu minat banyak ke politik? Tak. Sehingga dikemukakan maklumat tambahan, kita teliti. Kerana orang muda ni dia boleh mudah tersentuh jiwa dia. Orang muda ni apa dia? Idealism. Orang muda ini bukan kerana umur saja, dia idealism. Ada orang muda teruk pun ada, korup pun ada. Tapi orang muda ini dia idealism. Hati dia walaupun dia nakal sikit, dia suka kepada kebaikan. Dia suka kepada keadilan. Itu naluri asal manusia.
Ya. Itu kalau dalam Al-Quran surah Kahfi mungkin masalah lain lah. Kita kupas yang itu tentang bagaimana Allah menyelamatkan anak muda ini kerana imannya, kerana semangat dia pertahankan kebenaran dan keadilan. Jadi bagi saya akhirul kalam ini ialah untuk mengingatkan anak-anak supaya usaha menimba ilmu sebaiknya. Saya bagi peluang kepada yang lain dulu. Saya jawab satu dua soalan, lepas tu saya kena ansur kan ada. Saya tiap kali datang Port Dickson, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, ada satu program yang saya tetap. Habis semua ni, saya mesti pilih 4-5 rumah orang yang paling miskin. Saya dah pergi mungkin sekarang dah beratus rumah. Sebab kita cakap soal kemiskinan. Yang merompak harta, yang kaya raya pun cakap soal miskin. Kita nak pergi sendiri. Mana lebih miskin daripada yang ada sini. Yang rumahnya teruk, pendapatannya teruk, kadang-kadang keuzuran dan sakit. Maka hari ini pun saya akan pilih 4-5 rumah untuk pergi sekejap, bagi bantuan sikit, tapi tengok sendiri. Jadi bila bercakap kemiskinan tu bukan teori, bukan angka, tapi kita lihat sendiri apa yang dialami oleh orang susah. Dan bagi negara yang kaya seperti kita, sepatutnya hal ini tidak berlaku sekiranya wang itu tidak dihabiskan ke tempat lain. Kalau benar wang itu dan dana kerajaan, Malaysia ini di antara negeri yang paling kaya. Saya tahu sebab saya Menteri Kewangan 8 tahun. Masa itu tentu keadaan berbeza. Pertumbuhan ekonomi tinggi dan kita tak terhutang. Kita tak berhutang. Sejak saya Menteri Kewangan, kita bayar hutang dan kita dah stop hutang. Kemudian selepas itu, sekarang ni kita hutang 1 trilion ringgit. So 1 trilion, 1 trilion ringgit. Bukan 1000, bukan 1 juta, bukan 1000 juta, bukan 10,000 juta, bukan 100,000 juta. Tapi ini 1 trilion. Siapa bayar? Sudah bayar. Tapi bila tanya, saya tak tahu. Ini biarlah. Bukan hal saya. Pandailah awak. Sebab yang nak bayar esok, your generation. Sebab itu, kalau orang tanya, should you know? Yes, you must know. Why? You kata dia, I have to pay. My generation has to pay. Apa yang keterlanjuran yang berlaku dalam dasar sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.